Sebab kekuatan di situ ialah ramai penyokong ahli PH di situ berbanding penyokong bersatu. Tambah-tambah lagi, sekiranya terdapat pertembungan 3 penjuru. Sama ada di pihak Perikatan Nasional maupun di pihak Pakatan Harapan. Hal ini kerana kedua-dua undi tersebut menjadi tipis dan terdapat pelbagai faktor. Yang pertama disebabkan apabila Parti Bersatu ini telah keluar daripada komponen PH, maka sokongan terhadap Parti Bersatu ini akan hilang dan mereka sukar untuk menang. Misalnya walaupun kerusi tersebut mendapat kerusi yang tinggi sekalipun, ia juga sukar untuk dimenangi oleh parti yang bertanding tersebut, walaupun dia melebihi 1,000. Misalnya Paya Rumput dulu mendapat majoriti 4,000. Dia dimenangi oleh Parti Bersatu pada PRU yang lepas. Namun pada pilihan raya akan datang, saya kira untuk Bersatu mempertahankan DUN Paya Rumput ini memang agak sukar. Jika penyandang dia lari ke DUN lain ataupun tidak bertanding atau menghantar calon lain untuk bertanding di DUN Paya Rumput ini, saya kira ia sudah dijangka. Sehingga DUN Paya Rumput ini mampu ataupun dijangka diambil alih oleh Pakatan Harapan. Sebab kekuatan di situ ialah ramai penyokong ahli PH di situ berbanding penyokong Bersatu. Tambah-tambah lagi, sekiranya terdapat pertembungan 3 penjuru. Misalnya pertembungan di Paya Rumput itu di antara PH, UMNO dan juga PN, sudah pasti tidak mendapat kelebihan atau manfaat kepada Bersatu di DUN Paya Rumput. Tadi ada disentuh beberapa aspek mengenai potensi kerusi majoriti tipis di bawah 1,000. Khususnya 6 kerusi majoriti tipis milik Barisan Nasional. Jadi kita perlu melihat peluang PH untuk merampas kerusi itu. Sejauh mana peluang itu? Peluang itu ada, namun saya kira sekiranya PKR diberikan kerusi yang lebih strategik, maka PKR mampu menangi kerusi tersebut. Misalnya kerusi DUN RIM, BN menangi majoriti sekitar 536 undi saja. Saya kira kawasan tersebut berpotensi untuk dimenangi oleh PKR pada PRN akan datang ini. Begitu juga undi Asahan, yang undi dia, beza undinya hanya sekitar majoriti yang dimenangi hanya sekitar 275 undi UMNO. Jadi saya kira ini merupakan salah satu DUN Asahan ini merupakan satu DUN yang panas. Begitu juga DUN Merlimau yang hanya mendapat majoriti tipis sebanyak 130 kerusi. Begitu juga kerusi Pantai Kundur, Nur Azman yang keluar itu, saya kira PH sekiranya memainkan peranan meletakkan segi sesuai dengan majoriti tipis yang diperoleh oleh UMNO ketika itu 770 kursi. Saya kira ini merupakan persaingan sengit dan saya tidak heran jika PH memberikan tumpuan khusus kepada kursi tersebut. Selain daripada kursi Lendu yang hanya memenangi majoriti tipis sebanyak 600 pengundi saja, saya kira kursi ini juga perlu diberikan perhatian. Seterusnya, DUN Tambuh Naning ini yang hanya mendapat menangi majoriti sekitar 700 undi ini, saya kira ia juga mempunyai potensi untuk dimenangi oleh PH. Namun saya kira mereka perlu meletakkan calon yang lebih dinamik, calon yang popular, calon yang disukai ramai untuk memastikan mereka mampu merampas kursi yang mendapat undi di bawah 1,000 tersebut. Namun kita perlu ingat juga PH juga mempunyai beberapa kursi yang dimenangi secara majoriti yang tipis misalnya. Jadi terdapat beberapa
timbal balas di antara sasaran PH terhadap kursi UMNO dan juga sasaran terhadap Dun yang menangi PH dulu dengan kursi dengan menangi majoriti yang tipis itu.